warna coklat kehitaman yang mengalir. Keluar melepasi sisa pembejal di tapak pelupusan yang dikategorikan sebagai air sisa yang berbahaya dan tercemar. Larut resapan juga mengandungi kepekatan bahan pencemar organik dan bukan organik, logam berat, pepejal, terlarut dan koloid serta pelbagai jenis patogen yang berpotensi mencemarkan air bumi dan air permukaan. Pengurusan larut resapan amat penting untuk memastikan ianya tidak memberikan kesan kepada alam sekitar dan kesihatan manusia. Larut resapan meresap masuk ke dalam tanah dan akan mencemarkan akuifer sekiranya tidak dikumpul dan diolah dengan sempurna sebelum ianya dilepaskan ke persekitaran. Itu je. Push. Okey. Seterusnya hari akan bentang, cikgu. Siapa? Haris. Hari-hari. Okey, apa tadi pengurusan sisa air dan sisa dan air sisa kan? Okey, Haris nak sambung apa? Larut resapan. Tadi Amir cakap air sisa kan? Ha. Dah lembu ke? Apa dia bunyi macam tu? Kena tutup satu kot. Sekejap, sekejap. Amir, tadi Amir cakap tadi pengurusan sisa ke air sisa Pengurusan sisa je, cikgu. Pengurusan sisa. Yang air belum. Air belum lagi. Saya nak cakap pasal pengurusan air sisa. Okey, teruskan. Okay, first, air sisa ni akan dipam masuk dan dia akan pergi kepada pengasingan sisa pepejal. Lepas tu dia akan melalui proses elektropengumpalan, kemudian beralih kepada proses pengasingan pepejal dan air sisa. Lepas tu dia akan pergi ke tempat pengumpulan enap cemar dan merawat rawatan lanjut air sisa. Kemudian dia akan pergi ke pelepasan effluent ke sumber air. Penerangannya boleh tengok kat muka surat 192. Air sisa merupakan bahan buangan terbentuk cecair yang boleh terdiri dari sisa manusia, sisa makanan, minyak dan bahan kimia. Air sisa boleh dibagi kepada air sisa domestik, air larian stormwater dan air sisa industri. Berbanding air sisa domestik, air larian stormwater, air sisa industri sebaik mungkin mengandungi bahan kimia seperti akrilonitril metilbenzena, toluena serta logam berat seperti arsenik, merkuri dan plumbum. Bahan-bahan kimia berbahaya ini sukar untuk terurai secara biologi dan memerlukan kaedah olahan yang lebih sistematik agar tidak mencemarkan alam sekitar. Kaedah olahan larut resapan tapak pelupusan dengan menggunakan prinsip elektrolisis yang juga dikenali sebagai proses
elektropengumpalan merupakan pendekatan teknologi hijau yang boleh diguna untuk mengolah air sisa termasuk air sisa industri. Elektrod karbon atau kuprum akan digunakan manakala air sisa pula adalah sebagai elektrolit dalam proses elektropengumpalan. Bahan pencemar akan membentuk gumpalan flok dan dapat dihasilkan dari air, seterusnya disingkirkan sebagai bahan enak cemar. Bahan enak cemar setelah dirawat dengan betul boleh diguna sebagai baja dalam sektor pertanian atau dilupuskan dengan kaedah yang bersesuaian kepada komposisi bahan yang terdapat dalam bahan enak cemar. Air sisa yang sudah diolah dapat diguna semula untuk pengairan tanaman atau disingkirkan sebagai effluent. Amar nak ambil ni. Okey. Seterusnya, kepentingan teknologi hijau dalam kehidupan. Pertama, membantu memperlahan pemanasan global. Kedua, sumber tenaga yang lebih bersih. Ketiga, pengurusan sisa buangan yang lebih berkesan. Keempat, kualiti hidup meningkat. Kelima, memacu inovasi baru. Sekian, terima kasih. Okey, dah. Ada apa yang nak tambah lagi? Ego. Ada kuisis tak? Ada ego ni semua macam fakta je baca-baca. Okey, cikgu rasa teknologi hijau ni semua orang dah pernah dengar perkataan teknologi hijau kan? Dah Ego. Pernah kan? Okey, jadi teknologi hijau ni dia sebenarnya adalah satu orang kata apa? Satu teknologi barulah yang diperkenalkan kan. Okey, apabila kita berhadapan dengan pencemaran alam sekitar, jadi kita negara kita lah telah dengan memperkenalkan satu dasar teknologi hijau kebangsaan ni, okey, untuk maksudnya lebih kepada mengawal pencemaran alam sekitar dan juga merawat sisa-sisa kumbahan kita tu lah, okey. Sama ada sisa kumbahan sisa dalam bentuk cecair ataupun dalam sisa pepejal. Okey, kalau awak lihat untuk pengurusan sisa ni kita ada dua kategori kan. Okey, yang pertama pepejal, okey, dan yang keduanya adalah air. Okey, so dia ada tempatnya lah, proses rawatan air tu dan juga tempat untuk pengurusan sisa pepejal tu. Okey, semua ni memang telah pun dirancang dengan baik. Okey, semuanya telah diaturkan oleh pihak berkuasa lah. Okey, jadi kalau kita lihat dia punya step-step dia tu, okey, kalau untuk pengurusan sisa pepejal bermula daripada rumah kita sehinggalah sampai ke tempat pelupusan dan akhirnya dia boleh pecah lagi kepada dua, iaitu olahan larut lesapan tapak pelupusan dan juga pengumpulan gas metana. Okey, kemudian untuk rawatan air sisa pun sama juga. Okey, daripada tempat sama ada daripada domestik tu maksudnya daripada kegunaan rumah kita lah. Okey, sehinggalah larian stormwater dan air sisa industri. Stormwater ni maksudnya air yang daripada macam apa, kalau hujan kan, maksudnya macam itulah. Okey, kalau air yang tiba-tiba datang, apabila air macam mana nak kata, stormwater ni maksudnya air dan daripada hujan ke, daripada tanah lah okey. Kemudian sisa industri iaitu daripada kilang-kilang. Okey, kemudian dia bawa ke pam, pergi kepada pam, kemudian melalui pengasingan sisa pepejal dan sehinggalah melalui proses dia sampai dia boleh buang effluent. Effluent tu maksudnya bahan buangan yang dalam bentuk cecair. Okey, dia boleh buang sampai dia dah yakini. Okay, kalau kita lihat
sekiranya air itu tidak melalui proses rawatan tu, akan berlakulah seperti pencemaran yang kita pernah lihat di Johor tu kan, pencemaran Sungai Kim Kim pada tahun 2019 tu, kalau awak lihat dekat muka surat 194. Itu adalah antara kejadian, antara fenomena yang berlakulah sekiranya air yang sepatutnya dirawat tetapi tidak dirawat. Maksudnya dia terus buang daripada industri. Jadi dia akan menyebabkan pencemaran kepada sungai yang di kawasan berhampiran itulah. Okey. So kita dah habis untuk semua subtopik bab 5 ni. So habislah semua bab 5 tingkatan 5 Okey, nanti kita akan fokus pada siapkan modul tu. Okey, dan mulai hari Sabtu ni 14 hari bulan. Okey, kita dah ada teknik menjawab untuk subjek-subjek sains lah. Okey, bio, kimia, fizik, matematik, sains dan juga mat tambahan. Okey, kimia bila saya tak ingat. So nanti dari semasa ke semasa kita akan cuba buat ulang kaji balik. Okey, mana-mana topik yang cikgu rasa kita perlu beri tumpuan dan fokus lah. Okey. Hari tu saya ada bagi satu form soalan Google Form. Saya rasa ada tak dalam grup Tak apalah, nanti saya akan post balik lah. Saya akan tengok balik. Okay, kalau ada yang belum lagi menjawab, saya ada buat satu soal selidik soalan di Google Form tu. Okay, nanti kalau yang belum jawab, saya akan cuba keluarkan nama lah. Siapa yang belum nanti dia boleh tengok lah nama dia ada ke tak ada. Okay, kalau yang belum, cikgu harap boleh tolong jawab lah. Okay, ada soalan kepada kumpulan D ni. Ahli kumpulan yang lain ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, kalau tak ada kita berhenti di sini dulu. Okey, boleh enjoy yourself lah. Okey. Jap, cikgu nak tengok kehadiran jap. Ini yang ada lagi tak yang masuk tadi? Tak ada. Tak ada. Okey, cikgu dah screen ni tadi letak dalam ni tadi. Telegram. Takut ada nama yang tertinggal ke? Cuba tengok kalau ada. Tak apa, kalau tengok nanti kalau ada siapa yang tak ada dalam screenshot tu nanti bagi tahu cikgu Sebab kehadiran sekarang kena isi Kena isi satu-satu dalam, kena tick dalam sistem. Cikgu saya tak ada. Tak ada Sekejap saya screenshot lagi sekali lah. Zik. Okey. Okey, ada lagi? Tak ada dah Okey, sampai di sini dulu. Okey, kita jumpa lagi next class. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Cikgu. Terima kasih. Cikgu. 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 Terima kasih cikgu. Okey. Assignment